Okay. So tadi dia harganya yang 75,000 itu adalah merujuk kepada premium khusus untuk kita punya penyakit kritikal yang tambahan oleh Puan Syapova tadi. Okay. So setakat ini untuk premium hayat ada apa-apa soalan? Okay. Kita pergi, tak payah pergi banyak-banyak. Kita cuba fahamkan satu persatu kan. Okay. Dalam konsep yang sekarang ni. Okay. So ada apa-apa masalah ataupun ada persoalan boleh tanya. Okay. Adakah? Aisyah, okay. Siapa tu siapa tu? Syukri ego, Syukri. Siapa tu Syukri? Oh, Syukri. Kenapa pakai nama lain? Okay. So, ada apa-apa masalah ataupun apa-apa persoalan berkenaan dengan yang setakat ini yang kita dah lihat untuk permasalahan sehingga premium hayat. Untuk bagaimana cara nak kira untuk hayat. Okay, kalau untuk kenderaan, untuk insurans motor, cara pengiraan dia adalah sedikit berbeza. Sebab tadi kita ada 4 kes yang berbeza. So, maksudnya kat sini nanti kita akan ada 4 cara pengiraan yang berbeza. Tak sama dengan apa yang kita nak kira untuk untuk kita kira hayat tadi. Kalau hayat dia bergantung kepada nilai asas muka dan sebagainya. Okey. So untuk hari ini cikgu ingat kita berhenti dekat sini saja. Boleh ke? Ke nak sambung lagi? Kalau nak sambung lagi tak ada masalah. Cikgu on je. Kalau rasa nak berhenti kat sini, kita boleh berhenti kat sini. So macam mana? Nak berhenti kat sini ke ataupun nak teruskan? Sambung. Syukri nak sambung. Okey. Yang lain? Macam mana? Sambung. Sambung pun boleh. Sambung pun boleh. Okey. So kita sambung lah. Sikit je. Tak banyak dah ni. Hayat ni ada sikit je. Yang hayat pula. Yang insurans motor kenderaan ni ada sikit je. Okey. So kita teruskan kepada yang berikutnya iaitu bagaimana nak mengira premium bagi insurans motor. Okey. So tengok untuk insurans motor, sebelum tu kamu boleh tengok buletin ilmiah yang dibagi kat tepi tu kan. Dekat sini ada dibagi ni, kat sini dia bagi buletin ilmiah. Ini kita boleh baca tengok apa yang dia kata. Tarif ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal caj premium susunan kata polisi bawah Akta Insurans. Okey, yang ini, part yang bahagian ini adalah ditentukan oleh Bank Negara. Okey, ini ditentukan oleh Bank Negara, dah tetapkan dah. Tarif ni maksudnya berapa harga tetap dan sebagainya, nilai harga tu. Syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti belanja kendalian premium, komisen ejen, perlindungan tambahan dan lain-lain. Okey, sebab itu kalau kita tengok ada syarikat insurans yang menawarkan polisi yang sama tapi harganya berbeza. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah inilah. Okey, kos yang dikenakan. Okey, contohnya kos pengurusan syarikat dia, okey, komisen bagi ejen, perlindungan tambahan dan lain-lain yang dikenakan, itu yang menyebabkan kos ataupun nilai sesebuah polisi itu akan jadi berbeza. Nilai polisi sama tapi premium bulanan itu yang berbeza. Okey, premium bulanan. Ada syarikat yang murah, ada syarikat yang mahal. Dia potong, dia tambah add on kat situ sajalah. Okey. Baik, kita pergi kepada yang kenderaan. Bagaimana kita nak mengira premium kenderaan? Okey, insurans motor dikira berdasarkan kepada tarif motor. Sebab dia berdasarkan kepada jenis-jenis kenderaan. Okey, yang menyediakan premium minimum bagi perlindungan insurans tersebut. Tarif ini dikawal oleh undang-undang. Okey, undang-undang yang mana ditetapkan oleh Bank Negara. Okey. Jumlah premium bergantung kepada faktor jenis kenderaan, tengok jenis kenderaan. Yang kedua, kegunaan kenderaan. Kalau kegunaan peribadi dengan kegunaan syarikat berbeza. Okey, kalau peribadi individu dia akan lebih murah berbanding dengan insurans untuk kegunaan syarikat. Okey, kemudian kapasiti enjin. Makin kecil enjin, makin murah harga sesebuah premium insurans. Okey, jenis dan
jumlah perlindungan yang diinginkan. Okey, jenis tu maksudnya contoh kalau kenderaan kereta. Okey, kalau cermin, kalau ada orang nak tambah perlindungan bagi cermin kereta, dia akan jadi makin bertambahlah. Okey, harga yang ditawarkan. Okey. Kadar premium yang dikenakan adalah berbeza bagi setiap polisi jenis kenderaan, polisi motor. Okey. Untuk polisi akta, kita ingat tadi kita ada 4 jenis. Untuk motor tadi kita ada 4 jenis. Okey, satu tadi kita ada yang akta. Okey, yang kedua kita ada apa? Pihak ketiga. Okey, yang kedua kita ada pihak ketiga. Yang ketiga kita ada pihak ketiga tambah perlindungan untuk kebakaran, okey, ataupun kecurian. Dan yang keempat kita ada yang komprehensif. Yang komprehensif ni dalam nama lain dia adalah first party. Okey, komprehensif ni maksudnya dia sambung dia cover semua. Okey. Komprehensif maksudnya premium lah, yang terbaik lah kan, lebih kurang. Okey. So untuk hanya bergantung pada kapasiti enjin kenderaan. Okey, ini cara pengiraan dia terhadap kapasiti enjin sahaja kalau polisi akta ataupun third party, polisi bagi pihak ketiga. Untuk polisi pihak ketiga dan juga ada tambahan kebakaran dan kecurian, kadar premium ialah 75% daripada premium asas. Okey, 75% daripada premium asas. Okey, so ini kita nak kena pegang ni. Okey, 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, 75% daripada yang komprehensif. Kemudian bergantung pada jumlah kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa. Kalau untuk polisi komprehensif, dia terus bergantung kepada kapasiti enjin dan juga kenderaan semasa yang digunakan, ataupun yang ingin dipremiumkan. Okey, ini kita punya jadual. Okey, kalau kamu tengok jadual ini adalah merujuk kepada kita punya nilai polisi yang ditawarkan. Okey, so jadual ini, jadual yang di bawah ni, okey, tengok kapasiti enjin. Kita tengok yang pertama tadi. Kapasiti enjin. Makin besar kapasiti enjin, makin mahal harganya. Okey. Kemudian kita tengok perbandingan dari segi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Okey, kenderaan nilai premium insurans di Sabah Sarawak adalah jauh lebih murah berbanding dengan yang di Semenanjung. Okey, di Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak harganya hampir bahagi dua. Kenapa? Sebab ini adalah polisi yang ditetapkan oleh negeri Sabah Sarawak sendiri. Okey, dari sudut akta undang-undangnya adalah sedikit berbeza dengan yang Semenanjung. Salah satunya lagi adalah Sabah Sarawak kenderaan di sana adalah tidak seperti kenderaan di Malaysia. Okey, kenderaan di sana tidak banyak sebagaimana bilangan kenderaan di Semenanjung. Yang kedua, dari sudut jenis kenderaan di Sabah Sarawak juga adalah sedikit berbeza dengan kegunaan di Semenanjung Malaysia. Okey, ada sedikit berbeza. Sebab itu dari sudut harganya dia ada sedikit perbezaan. Okey. Tapi kalau kata kamu pergi Sabah Sarawak, bayar insurans memang jauh lebih murah berbanding dengan yang di Semenanjung. Okey. Dan yang kedua, yang ketiga kita lihat komprehensif dengan polisi pihak ketiga. Okey, kalau komprehensif, ni harganya. Kalau pihak ketiga, ini harganya. Okey, nampak beza. Kalau komprehensif dia jauh lebih mahal berbanding dengan yang polisi pihak ketiga. Sebab apa? Sebab kadar pembayaran pampasan ataupun cover dia adalah berbeza. Kalau polisi komprehensif, dia akan cover diri kita dan juga pihak ketiga. Kalau polisi pihak ketiga, dia hanya cover pihak ketiga sahaja. Kita dia tak cover. Itulah ada sedikit perbezaan. Kalau ada sedikit kerugian lah bagi orang yang tak ambil yang komprehensif ni, kalau berlaku apa-apa, dia hanya dapat tengok sajalah yang pihak ketiga yang akan dapat keistimewaan tersebut. Okey. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi 1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Okey, ini adalah selaras seluruh negara. Okay, merujuk kepada jadual tarif motor
yang digubal pada tahun 2015. Okey. So ni rumus dia. Rumus pengiraan dia. Okey, contoh kita tengok ni. Okay, ni rumus dia. Rumus ni kita nak kena faham lah. Okey. Rumus mengira premium asas nilai komprehensif. Okey. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asas dia adalah kadar 1,000 pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. Okey. Kedua, kadar nilai 1,000 yang pertama ini untuk Sabah Sarawak. Dia ada sedikit beza. Beza mana? Beza pada kadar ni. Okey, pada RM2.30. Kalau Semenanjung RM26. Okey, dia beza kat situ. Okey, sekejap. Ni. Okey, kita tengok contoh. Nak lebih mudah faham, kita tengok contoh yang diberi. Okey, sebab kalau kita tengok jadual dan tengok formula saja kita susah nak faham. So kita tengok contoh ketiga yang dia bagi. Okey, so Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Okey. Dia kata kereta Proton Exora 1.6 ni dia nak gunakan di Semenanjung Malaysia. So automatically apa yang kita lihat adalah jadual Semenanjung Malaysia. Dia akan tertakluk kepada jenis insurans yang berada yang dalam Semenanjung dah. Okey, yang Sabah Sarawak jadi cara kiranya pun ada sedikit berbeza lah. Okey. Jumlah yang ingin diinsurankan adalah 60,000. Okey, ni adalah nilai. Okey, nilai yang dia nak adalah 60,000. Okey, umur kenderaan adalah 5 tahun. Okey, umur kenderaan 5 tahun. Okey, kapasiti enjin adalah 1.6 cc, 1600 cc dan NCD adalah 25%. Okey, so kita tengok bagaimana cara nak mengira. Hitung premium kasar bagi Encik Ramli untuk polisi komprehensif. Okey, dia nak kalau komprehensif berapa harga, polisi pihak ketiga dengan kebakaran dan polisi pihak ketiga tanpa kebakaran serta kecurian. Okey. Kita tengok berdasarkan kepada saya besarkan sikit. Okey. Kita tengok berdasarkan kepada ni sebelum tu NCD. Apa yang dimaksudkan dengan NCD? Tadi kalau kita tengok dalam buku surat sebelah ada sebut perkataan NCD. NCD ni adalah klausa diskaun tanpa tuntutan. Maksudnya contoh kita ambil insurans tahun ni. Okey. Alhamdulillah dalam tahun tersebut tidak berlaku apa-apa kemalangan. Jadi bila tidak berlaku apa-apa kemalangan, maknanya kita tidak membuat apa-apa tuntutan. So bila kita tak buat apa-apa tuntutan, pada tahun yang berikutnya, kita memang akan perbaharui semula kita punya polisi insurans. Okey, so tahun lepas kita dah perbaharui tapi kita tak pakai langsung. Tahun ni kita perbaharui lagi. Jadi kat situ dia ada bagi win-win situation. So daripada situ dia beri pengurangan. Maknanya dia bagi diskaun. Okey, sebab tahun lepas kita dah bayar tapi kita tak pakai. Jadi tahun ni kita ada diskaun. Okey, dan begitulah berikutnya sehinggalah berlakunya kemalangan. Kita minta jauhlah supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan kan. Okey, jangan fikir kita rugi sebab kita bayar premium insurans ni. Kita tak rugi sebenarnya sebab kita bayar tu adalah untuk perlindungan diri kita. Okey. Seterusnya kita tengok untuk pengiraan kenderaan dia tadi kan. Okey, bagi polisi komprehensif. Okey, 1,000 yang pertama harganya adalah RM305.50. Okey, daripada mana dapat RM305.50 ni? Okey, kita rujuk semula kepada muka surat tadi. Ni, sebab kenderaan dia adalah pada cc 1,600 cc. Okey, so bila 1,600 cc bermaksud, kenderaan dia kan 1,600 cc bermaksud dia punya nilai polisi komprehensif dia adalah RM305.50. So automatically dalam jadual ini 305.50 sen. Yang kedua. Tengok formula. Tengok formula. Kadar bagi 1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Okey. So
Ni nak kena tambah yang kedua. RM26 darab dengan 59. 59 ni macam mana kita dapat? Caranya adalah 60,000 tolak dengan 1,000 yang pertama. Okey. 60,000 tu adalah jumlah premium insurans dia. Sorry. Kenderaan. Mana tadi? Ni. Okey, 60,000 tu jumlah yang ingin diinsurankan. Okey, so 60,000 tolak dengan 1,000 yang pertama. Okey, 1,000 yang pertama maknanya 60,000 tolak dengan 1,000 jadi 59,000 bahagi dengan 1,000. Ini formula dia. So kita dapatlah 59. Okey, so RM26 darab dengan 59 dapat RM1,534. So kadar premium asas adalah hasil tambah A dan B. Ini adalah untuk polisi komprehensif. Polisi komprehensif kita kena tambah 1,000 unit yang pertama tambah dengan yang berikutnya. Okey, iaitu kita dapat hasil tambah dia RM839.50. Okey, ni hasil tambah dia 1,000. Saya tak nampak. RM1,839.50. Kemudian disebabkan dia ada NCD dia, okey, yang tahun-tahun sebelum ni dia tak pakai, jadi ada NCD pemotongan sebanyak 25%. So 25% daripada RM1,839.50 adalah bersamaan dengan RM459.88. Okey, so kita kira ni formula cara kira dia. Okey, so kita dapat, kemudian nak dapatkan premium kasar, maksudnya yang kita kena bayar adalah RM1,839.50 tolak dengan 459.88 tolak dengan diskaun sebanyak 459.88. So yang kita perlu bayar kepada syarikat insurans adalah RM1,379.62. Okey, itu kalau komprehensif. Manakala kalau bagi pihak ketiga melibatkan kebakaran dan melibatkan kecurian, okey, cara kira dia tadi adalah kita tengok mana formula dia? Bagi kebakaran. Manalah yang kebakaran tu? Tak jumpa. Saya tengok balik. Di muka surat ini ada tak? 75% tadi. Kat mana lah muka surat? Di bahagian mana? Ada kita pada baca kan? Oh, okey. Sorry. Di muka surat 11. Di sini. Okey, ni. Kadar premium ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, untuk polisi pihak ketiga yang melibatkan kebakaran dan kecurian. Okey, so caranya adalah premium asas dia adalah RM1,379.63. Okey, daripada mana dapat? Okey, ini kita dapat daripada, okey, ni saya buat ke sini. Kita dapat daripada 75%, iaitu 75% darab dengan kadar jumlah premium asas dalam komprehensif, iaitu 1,839.50 1,839.50. So hasilnya kita akan dapat 1,379.63. So nilai inilah yang kita bawa letak kat sini. So inilah nilai premium asas untuk yang melibatkan penambahan bagi kes kecurian dan juga kebakaran. Kemudian untuk nilai NCD iaitu 25% daripada nilai ini. 1,379, so 25% iaitu 25% darab dengan 1,379.63 adalah bersamaan dengan 344.91 sen. So kita nak tahu jumlah yang perlu kita bayar. Okey, so maksudnya jumlah 1,379.63 tolak 344.91, so kita akan dapat baki dia adalah RM1,034.72. So ini adalah premium yang perlu kita bayar kepada syarikat insurans. Okey. Untuk kes yang ketiga pula,
Okey, kes yang ketiga ini adalah melibatkan premium asas. Yang ketiga ni dia hanya nak yang melibatkan polisi pihak ketiga sahaja. So pihak ketiga sahaja maknanya kalau kita buka balik jadual untuk kenderaan yang 1600cc, 1650cc, dia punya kenderaan dia adalah 1600cc. So di bawah 1650 kan. Jadi untuk polisi pihak ketiga adalah RM135. Okey. Oh, sorry. RM135. Kemudian NCD iaitu diskaun dia adalah sebanyak RM33.75. Okey. 25% daripada 135 bersamaan RM33.75. So kita tak nak tahu berapakah nilai premium yang kita kena bayar pada syarikat insurans. Okey, kita ambil 13500 tolak dengan diskaun sebanyak RM33.75. So yang kita perlu bayar pada syarikat adalah RM101.25. Kalau kita perhatikan dekat sini perbezaan harga. Kalau yang komprehensif, yang paling terbaik yang kita kena bayar pada syarikat insurans adalah RM1,379.62. Kalau kita ambil yang pihak ketiga iaitu third party insurans, tambahan kebakaran dan kecurian, kita perlu bayar sebanyak RM1,034.72. Dan kalau kita hanya ambil yang pihak ketiga sahaja, maknanya yang apa-apa berlaku kita tak dapat apa-apa. Yang dapat adalah orang yang ketiga. Orang yang kita langgar dan sebagainya. Apa yang kita bayar hanyalah RM100.25. So kalau tengok dari sudut harga, yang ini yang paling murah kan. Tapi kena tengok dari sudut apa yang dia beri kepada kita. Kalau kita nak ambil murah inilah. Tapi kalau kita tengok kepada perlindungan yang ditawarkan, kita akan pastinya ambil yang pertama walaupun mahal. Paling kurang kita akan ambil yang kedua. Ini memang kalau keadaan contohnya kalau kenderaan lama, biasanya kita akan ambil untuk third party lah. Kita akan ambil untuk pihak ketiga sahaja. Sebab itu kalau kenderaan lama. Sebab kadang-kadang kalau kenderaan lama ni tidak berbaloi kalau kita ambil yang komprehensif. Sebab kalau berlaku kemalangan, biasanya pihak syarikat insurans tidak akan membuat apa-apa bayaran. Sebab dia kira sebagai total loss, kehilangan penuh, sepenuhnya. Okey. So itu adalah apa yang kita kira tadi untuk kes yang pertama dengan yang kedua, iaitu yang melibatkan hayat. Yang kedua adalah melibatkan kenderaan. Okey. Seterusnya, ni cikgu bagi sebagai kerja rumah lah. Latih kendiri 3.1B, soalan 1. Okey. Kemudian soalan 2 dan soalan 3. So sebagai kerja rumah, latih kendiri 3.1B, soalan 1, 2 dan 3. Okey, itu sahaja. Okey, ada apa-apa soalan? Setakat ni? Tak ada. Tak ada? Ada? Orang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okey. So kalau tak ada, kita berhenti di sini. So tadi kerja rumah 3.1B soalan 1, 2, 3. Nanti cikgu akan maklumkan juga dalam grup lah. Dan siapa yang belum tulis nama, yang dah join grup, yang dah join Zoom kita ni, tapi dia belum lagi tulis nama dalam kita punya grup, nanti pastikan tulis nama supaya cikgu tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Cikgu akan buat double checking lah nanti. Okey. Sebelum kita berakhir, boleh tak buka dulu kamera sekejap?
Okey ha. Boleh ke? Buka kamera. Okey, Nabilah dah ada. Syukri? Afika?